What's up bro dan sis, korang masih lagi bersama dengan aku, The King of Palatau. Nanti confirm ramai akan tanya kat aku mana aku beli snowcap Fimbella ni kan. Aku dulu beli kat Lazada, tapi sekarang aku dah tak jumpa dah. Barang tu dah tak ada, mungkin seller tu dah tak jual lagi dah snowcap ni. Tapi tak apa, dekat ruangan description kat bawah aku letak link yang bawa korang ke page Lazada yang jual topi John Cena. Nak tahu warna apa, design apa, korang tekanlah link tu. Dan sebelum aku mula, aku nak pastikan dulu korang dah pun tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Ya, aku aware yang kita dah pun capai 15,000 subscribers. Dan aku tahu, aku dah bagi tahu kat korang, kalau kita dah dapat 15,000 subscribers, aku akan reveal logo baru channel Hazwan Shah Wrestling. So, tanpa buang masa, jom kita tengok terus logo baru channel Hazwan Shah Wrestling. So thank you to Brother Red sebab sudi sponsor dan buatkan logo untuk channel Hazwan Shah Wrestling ni. Kata kalau korang pun berminat nak buat logo, make sure korang DM Brother Red ni dekat IG dia, red color merah, okay? Time dia approach aku nak buatkan tu, aku rasa ramai juga yang approach nak buatkan logo untuk channel Hazwan Shah Wrestling ni. Tapi bila aku dah tengok hasil kerja dia dekat Instagram dia, aku memang kata aku memang nak dia juga. Aku puas hati dengan semua hasil kerja yang ditunjuk kat IG dia. Dan aku time tu memang teruja gila nak tengok apa yang dia buat untuk channel Hazwan Shah Wrestling punya logo. Dan bila hasilnya dah siap, aku memang sangat berpuas hati ya. So sekarang ni siapa yang tengok video ni dululah dapat tengok awal logo baru channel Hazwan Shah Wrestling yang aku baru reveal tadi. Tanpa buang masa, jom kita go through highlight utama daripada Raw, SmackDown, NXT, NXT UK 205 Live dan juga AEW Dynamite untuk minggu ni. Dekat Raw, Retribution dah pun tunjukkan wajah diorang, tapi tak exactly tunjuk wajah sebab di sebalik topeng yang diorang selalu pakai tu, kali ni ada topeng yang lain pula diorang pakai. Ada 5 orang ahli utama Retribution ni, walaupun ada banyak kuncu-kuncu gundik-gundik yang lain tu kan. Tapi fokus ni pada 5 orang ni lah yang kita tahu: Mercedes Martinez, Mia Yim, Dominik Dijakovic, Diomedes dan juga Shenton. Diorang semua ni ada nama baru: Slapjack, Miz dengan Tiba yang perempuan. Nama diorang time aku rekod video ni masih lagi belum diketahui. Nama dan penampilan diorang ni dapat penerimaan yang kalau tanya aku lebih banyak kecaman daripada pujian lah. So untuk aku ulas lebih pasal nama, penampilan dan juga penggunaan diorang ni, aku rasa perlukan satu video yang lain lah. Sebab ini mungkin akan jadi benda yang panjang. Jadi kita bagi Chan dulu tengok apa yang WWE buat dekat Retribution untuk Raw yang akan datang ni. Tapi sampai sekarang aku still rasa patutnya kumpulan Retribution ni hari tu diorang join bawah Roman Reigns lah. Diorang jadi stable under pimpinan Roman Reigns. Dan satu benda yang interesting bagi aku tentang penggunaan Retribution ni, bila diorang diletakkan feud dengan The Hurt Business. Sebab dua-dua team jahat. Dan aku suka benda tu sebab nampak macam anything can happen in WWE. Tak semestinya baik dengan baik, jahat dengan baik lawan jahat, jahat lawan baik kan. Tapi baik lawan baik pun boleh jadi dan jahat lawan jahat boleh jadi. Walaupun saja kita dah tengok benda tu banyak kali, tapi kadang-kadang tak senang dapat pun lah. So aku suka bila dia orang buat penggunaan yang macam tu. Andrade dan Angel Garza jadi number 1 contender tag team championship untuk Raw lagi sekali. Aku tak tahu kenapa Night of Champions ni kita tengok lagi match diorang. Aku ingat dah settle dah Street Profits dengan Angel Garza dengan Andrade ni kan. So katalah kalau WWE buat lagi sekali perlawanan diorang ni, satu je lah harapan aku. Kali ni bagi peluang untuk Andrade dengan Angel Garza ni jadi Raw Tag Team Champion. Kalau Street Profits masih remain lagi sebagai Tag Team Champion, aku tak tahu nak cakap apa. Storyline yang WWE sekarang ni tengah cuba nak kita semula. Dulu Eddie Guerrero ada claim yang Dominik anak dia. Kali ni Seth Rollins pula claim yang Alia bukan anak Rey Mysterio. WWE, kenapa storyline macam ni? Aku ingat feud antara Mysterio dengan Rollins dah almost settle, tapi Rollins digunakan untuk jadi orang yang macam nak beritahu lah Alia ni bukan anak Mysterio. Kenapa pakai lagi storyline yang ni? So aku dapat rasakan yang storyline ni takkan berakhir dengan satu benda yang buat fans terhibur lah. Sebab
Aku rasa sayang bila baru-baru ni kita tengok Rollins dengan Dominic dah lawan berapa kali, perlawanan diorang tak mengecewakan. Lepas tu bila nampak macam dah nak okey, dah nak settle apa semua, setiap kali macam Rollins lalu tepi Family Mysterio macam dah tak kacau-kacau, ingat dah nak settle, tiba-tiba ada balik. Takut bila dia lebih-lebih kan, feud yang boleh jadi best feud of the year boleh bertukar jadi worst feud of the year lah. So aku rasa WWE kena hati-hati sikit nak buat angle adakah Alia ni anak sebenarnya Mysterio. Dan aku rasa mungkin tak ramai yang akan heran dekat storyline ni sebab Alia tak jadi wrestler. Kalau Dominic, orang akan heran sebab end up Dominic akan jadi part of WWE Superstar kan. So tak tahu Alia akan jadi wrestler ke tak, nampak macam tak kan. Tapi itulah, aku rasa ini bukan storyline yang untuk aku dah makin kurang minat dah. Hari tu aku rasa ini one of the best feud of the year, tapi sekarang ni ada chance lah nak jadi worst feud of the year. So careful WWE. Rusev dah pun buat perlawanan debut dia dekat Dynamite. Okay, aku expect kalau dia debut dekat Dynamite, which time tu aku tak expect sebab yelah dia kata dia dah retire wrestling, tiba-tiba dia muncul pula kat Dynamite kan. Aku ingat kalau betul-betul dia akan muncul kat Dynamite, dia akan digunakan dalam satu angle yang besar. Tapi bila dia digandingkan dengan Kip Sabian, bukan satu angle yang besar. Tapi aku nampak AEW ni ambil kesempatan ataupun ruang untuk nak tembak WWE yang tak bagi superstar diorang ni ada account Twitch, which AEW bagi Rusev, Kip Sabian ni semua nak ada account Twitch untuk stream diorang punya diorang buat itulah side income diorang main video game. Cumanya kat sini aku tak faham lah kenapa AEW tak nak cuba buat karakter Rusev ni sama macam Rusev yang watak jahat yang awal-awal dia masuk main roster kat WWE dulu. Aku rasa yang tu salah satu Rusev punya best version ataupun best karakter, dan satu lagi Rusev dia lah, memang over gila dengan crowd kan. So the best Rusev waktu watak baik, Rusev dia. The best Rusev waktu dia watak jahat adalah Rusev yang sekali dengan Lana Vladimir Putin punya orang kan. Aku nak tengok Rusev yang tu lah. Which aku rasa dengan cara dia dah debut dekat AEW ni, kita takkan nampak Rusev yang tu. Cody buat dia punya return setelah 5 minggu tak muncul dekat Dynamite. Kali ni dia serang budak-budak Brody Lee, The Dark Order. Apa yang menariknya, okay, Cody biasa lah suka buat entrance yang macam cool gila, nice apa semua dekat Dynamite ke dekat dia punya AEW punya PPV, tak ada masalah lah. Cumanya macam interesting, kali ni rambut dia kembali hitam. Padahal sebelum ni dia buat blonde nak sama macam ayah dia Dusty Rhodes semua tu. So tiba-tiba dia tukar colour hitam. Aku rasa satu nice touch lah. Sebab yelah dia datang balik dengan keadaan yang sangat serius, nak balas dendam dekat Brody Lee. Yelah sampai wife dia involve, abang dia involve semua tu. Jadi aku rasa macam bila dia tukar watak hitam, rambut hitam ni, dia datang buat return, nampak lah Cody is being serious now. So it's a nice touch. Segmen antara MJF dengan Y2J Chris Jericho memang padu gila babe. Aku tak tahu siapa punya idea, tapi please aku nak tengok lagi segmen antara dua orang ni. Candice LeRae menang Battle Royale, lepas tu dia akan cabar Io Shirai untuk NXT Women's Championship, dan ini bukan kali pertama dia orang berlawan. Dulu kita nampak Candice lawan dengan Io, tapi time tu ialah diorang mula dengan macam kawan baik. Lepas tu Io jadi jahat, Candice baik. Lepas tu Candice asyik kalah dengan Io. Dan sekarang ni role reverse pula, Candice watak jahat dan Io watak baik. Dan aku rasa kali ni perlawanan antara diorang dua, walaupun aku ada rasa Io patut pegang lagi NXT Women's Champion, aku nak sangat Candice LeRae menang jadi NXT Women's Champion. Kalau tak, bagi aku ini pun macam no point lah. Sebelum ni diorang dah lawan banyak kali, kali ni kau buat lagi sekali match diorang dengan role reverse. Tapi kalau Candice kalah, maksudnya tak ada apa yang special pula dekat match ni. Dan match diorang yang lepas pun agak menghiburkan. Jadi aku harap benda yang sama jugalah untuk match diorang kali ni. Harap best juga. Plus aku rasa dalam banyak-banyak women's kat NXT tu, Candice LeRae dah lama kot kat situ, dan aku rasa dia paling deserve lah sekarang ni untuk jadi NXT Women's Champion. Jake Atlas lawan dengan Tommaso Ciampa. Okay, ini sangat-sangat sayang. Ada build up yang baik gila. Lepas tu dia buat Jake Atlas ni macam okay, once dia dapat revenge, kita boleh nampak something yang promising about Jake Atlas. Okay, dalam match tu kita boleh nampak lah yang Jake Atlas ni boleh jadi future star. Tapi aku tak rasa dia patut dipergunakan seperti apa yang kita tengok dia digunakan dekat NXT itulah. Sebab
Okay, dia dah kena bantai teruk dengan Ciampa. Lepas tu minggu kedua pun dia kena bantai lagi. Dan dia pun ada kata lah, tunggulah Ciampa kan, nanti kau tengok apa yang aku boleh bagi kat kau kan. Dan dalam match ni dia bagi apa yang dia boleh bagi dekat Ciampa. Tapi at the end Ciampa juga menang. Dan aku rasa macam sayang, kau boleh create big star ikut peluang yang macam ni lah. Kau boleh buat Jack Atlas ni over dengan fans WWE Universe. Tak buat benda tu. Patutnya macam even kau nak protect Ciampa, tak nak Ciampa kalah senang ke apa kan, kau boleh buat Jack Atlas menang dengan roll up. Tapi dalam match tu bagilah macam saing-saing sikit kan. Tunjuk kat kita, ya sekarang ni dah tunjuk dah apa yang Jack Atlas boleh buat. Tapi nampak benda ni akan jadi lagi special sebab build up dah baik. At the end macam nothing pun yang Jack Atlas dapat. Sebab dah dapat revenge pun kalah juga. So aku rasa match ni patutnya Jack Atlas menang walaupun dengan roll up. Kyle O'Reilly jadi number 1 contender untuk NXT Championship. Satu keputusan yang aku tak expect. Aku mati-mati ingat yang memang kemungkinan besar kita akan nampak Cameron Grimes lawan dengan Finn Balor. Yelah, Finn Balor macam dah jadi macam watak baik bila jadi NXT Champion. Lepas tu Cameron Grimes memang watak jahat dan dia memang annoying as perkataan carut tu. So memang aku suka gila Cameron Grimes. Dia pandai gila bawa karakter dia. Dia memang kelakar. Dan memang aku ingat dia akan menang lawan dengan Finn Balor. Aku tak expect pun Kyle O'Reilly akan menang. Dan aku sangat tak sangka Kyle O'Reilly menang. Dan keputusan yang sangat mengejutkan. Dan keputusan yang seriously buat aku happy lah. Sebab kalau siapa yang dulu selalu tengok aku punya review NXT ke apa kan, aku selalu tak selalu, tapi aku memang akan puji Kyle O'Reilly lah. Sebab dia tak pernah mengecewakan aku lah. Dari segi kualiti perlawanan yang dipersembahkan. Kebanyakan match dia bila geng dengan Bobby Fish ke, bila geng dengan Roderick Strong ke, memang best lah. Lawan dengan Viking Raiders ke, lawan Oni Lorcan dengan Danny Burch ke, aku puas hati gila match Undisputed Era lawan dengan dua tag team yang aku sebut tadi tu. Dan Kyle O'Reilly ni aku suka dia punya karakter time dengan Undisputed Era, yang time jahat dulu dengan main air gitar dengan tali pinggang semua tu kan. Tapi bila sekarang ni kita dah nampak macam dia tengah nak berubah jadi watak baik ni, dia jadi macam lebih serius. So dari segi apa yang dia boleh buat tak gelanggang, aku memang happy gila dan aku suka gila Kyle O'Reilly. Tapi aku harap bila dia jadi watak baik, dia bawa benda gila bengong-bengong dia tu kepada watak baik dia jugalah. Nampak lah dia punya true karakter dia macam dulu main air gitar, lepas tu lawan-lawan tiba-tiba boleh jatuh macam Ric Flair. Dan aku tahu dia takkan menang dengan Finn Balor. Sedih lah, yelah takkan Finn Balor nak jadi transition champion kan. Dia jadi champion hanya untuk kalah dengan Kyle O'Reilly. Tapi kalau dapat tengok Kyle O'Reilly jadi champion pun nice juga. Cumanya macam tak logik lah untuk Kyle O'Reilly nak menang kat sini. Dan aku pun yakin yang Finn Balor akan retain NXT champion. But still aku rasa match ni akan best lah. Dan walaupun kalau Kyle O'Reilly kalah in the future, Kyle O'Reilly boleh dapat another shot even North American NXT North American champion pun aku okay. Walter lawan dengan Sexton Hurley, perlawanan pembukaan NXT UK memang best. Lepas tu main event ada Piper Niven lawan dengan Kaylee Ray. Satu lagi perlawanan yang bagi aku memang best juga. Cumanya apa yang aku kurang sikit, ini dah macam era baru untuk NXT UK. Dan Kaylee Ray dah pegang lama gila dah NXT UK Women Champion. Dan seriously aku rasa inilah masanya untuk bagi Piper Niven jadi NXT UK Women Champion. Lagi-lagi bila macam Kaylee Ray dah injured gila babeng kaki dia apa semua kan. Memang dah macam kalau Kaylee Ray kalah pun aku rasa macam kira okey dah tu. Sebab dia dah macam injured, dia dah macam dah bagi habis yang dia boleh kan. So aku rasa agak protected jugalah karakter dia. But somehow Kaylee Ray menang juga, Kaylee Ray return juga. Aku rasa sayang. Patutnya macam aku cakap tadi lah, era baru ni bagi champion yang baru. Sebab tag team dengan NXT UK champion pun masih lagi champion yang sama. Dan Kaylee Ray sebelum pandemik dia dah pegang title tu pun dalam satu tempoh yang agak lama juga. So yelah, aku rasa patutnya dah sampai masa untuk Piper Niven jadi NXT UK Women Champion. Dan satu lagi benda yang aku kurang sikit lah dekat NXT UK kali ni, Heritage Cup punya draw. Hai, kenapa buat draw macam tu lah? Okay, kau ada Pete Dunne. Pete Dunne ni nama macam enforcer lah, make sure tak ada yang bergaduh ke apa kan. Aku rasa okey je benda tu. Tapi dah halang ada Pete Dunne, biarlah Pete Dunne cabut undi tu. Okey lah, tak nak bagi Pete Dunne cabut undi pun tak apa. Tapi cara cabut undi tu nampak sangat macam benda ni kau dah plan lah. Kau macam memang ambil nombor yang kau patut kena ambil. Lagi-lagi dengan tutup macam tu, dah rasa dekat di sebalik kain tu macam benda nombor semua dah tersusun dah. Ya, aku tahu benda ni semua dah plan, tapi bagi kita rasa yang benda ni
tak plan lagi kan. So tak tahulah macam mana, tapi itulah aku kecewa gila dengan draw untuk Heritage Cup ni. Nak tengok lagi 2 perlawanan yang best, tengok 205 Live. Ada Isaiah Scott lawan dengan Arya Daivari. Lepas tu ada juga Ashanti T Adonis lawan dengan Mansur. Dua-dua perlawanan ni korang takkan kecewa lah tengok. Matt Riddle lawan dengan King Corbin. Aku agak terkejut bila Corbin yang dapat kemenangan daripada match ni, dan cara dia menang agak clean juga. Dia tak ada sesiapa datang tolong, tak ada Chad Gable, Shorty G datang kacau, tak ada guna dia punya scepter ke apa ke. So clean win lah untuk Corbin. Aku appreciate benda tu, sebab kalau Corbin kalah, kita dah boleh nampak yang Corbin akan diteruskan sebagai heel jobber. Maksudnya WWE masih lagi protect karakter King Corbin, dan yang paling penting diorang masih protect lagi End of Days. Tapi adakah ini akan effect Matt Riddle? Aku rasa tak, sebab Matt Riddle consider new dalam SmackDown. Banyak lagi benda yang dia boleh boleh buat, dan banyak lagi benda yang dia boleh accomplish lah, which King Corbin King of the Ring kot. Pernah menang Money in the Bank, pernah menang US Champion. So aku rasa macam adil je kat sini nak bagi King Corbin menang, walaupun somehow aku ada rasa sikit yang Matt Riddle patut menang. Tapi no problem lah. Dan cara Corbin menang macam tu aku rasa macam bagus, sebab dah nampak dah yang settle lah diorang punya feud. Aku harap sangat lepas ni bukan King Corbin lawan Riddle lagi dah, bukan feud antara diorang dua tu stop kat sini je. Sebab jalan cerita diorang not make sense lah. King Ransom lah, bagai lah macam aku rasa orang yang paling nampak paling teruk dalam storyline ni adalah Shorty G lah. Macam desperate gila nak duit kan. Lepas tu dekat main event kita ada segmen antara Roman Reigns, Jey Uso, dan sekejap tu adalah Alexa Bliss yang merenung ke arah WWE Universal Champion. Nice touch kat situ, sebab yelah dah macam Alexa Bliss ni kena rasuk dengan The Fiend. Lepas tu Roman Reigns menang Universal Champion tu daripada The Fiend kot. So macam mungkin dia rasuk Bliss, lepas tu dia control badan Bliss, dan Bliss pun wusha Universal Champion. Aku rasa tu nice touch. Aku yakin lah Alexa Bliss tak pandang Roman. Aku yakin benda tu. So jangan nak komen apa perasaan aku tengok Alexa Bliss pandang Roman ke apa kan. Sebab apa? Sebab korang tak boleh nak komen kat bawah tu. Untuk feud antara Roman Reigns dengan Jey Uso ni, aku rasa ini macam feud yang hanya nak mengisi sebelum kita tengok Roman Reigns lawan dengan oponen yang lebih besar lah. Macam contohnya The Fiend kan. Mungkin The Fiend diorang nak simpan untuk Survivor Series ke. Jadi diorang isi dulu lah Roman lawan dengan Jey Uso, which aku rasa patutnya kita tengok lah Roman lawan dengan The Fiend dulu, baru tengok feud lain-lain. Maksudnya settlekan dulu. Sebab yelah, payback kau boleh buat triple threat main event yang agak besar. Takkan Night of Champions kau tak boleh nak buat main event yang besar. But still interesting juga storyline antara Roman Reigns dengan Jey Uso. Apa yang aku tak suka antara storyline dia orang ni, Jey Uso ni macam dekat jalan cerita ni, karakter dia macam semangat lebih. Lama-lama aku rasa boleh buat fan rasa annoying lah. Sebab yelah, aku dah nampak macam John Cena, semangat lebih-lebih ke apa. Budak-budak mungkin suka lah, tapi orang besar lama-lama akan mula rasa menyampah. Dan walaupun bagi aku SmackDown untuk minggu ni boleh kata taklah terlalu best pun, sangat-sangat biasa, tak ada apa-apa yang special. Dia end dengan satu promo yang sangat baik. Bila Jey Uso nak pergi belakang stage, nak pergi backstage, tiba-tiba kena Superman punch. Yang tu je dah nice. Lepas tu Roman pegang kepala dia, bagi tahu yang benda Universal Champion ni kena kekal dekat Roman juga. Sebab Roman bukannya bagi makan dekat family dia, tapi bagi makan dekat family Uso, bagi makan dekat family satu WWE lah. So pasal tu pentingnya Roman sebagai Universal Champion. Dan aku rasa walaupun ramai cakap Roman sucks gila dari segi promo kan, aku rasa that is one of the best promo lah. So a very good end untuk SmackDown minggu ni. Okay guys, itu sahaja highlight utama untuk Raw, SmackDown, NXT, NXT UK, 205 Live dan juga AEW Dynamite untuk minggu ni. Thank you to Red Colour Merah sebab sponsor logo untuk channel Hazwan Shah Wrestling. Untuk korang semua, selamat menonton WWE Clash of Champions. Okay, aku baru perasan yang dari tadi aku duk sebut Night of Champions. Zaman bila tu Night of Champions? Clash of Champions. Nantikan aku punya review WWE COC paling lambat hari Selasa kalau tak ada apa-apa halangan. I'll see you guys again in the next video. Motherfucker.